warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Video kali ini Cikgu Azli akan menerangkan subtajuk yang ketiga, subtajuk yang ketujuh, 4.7 pembiakan tumbuhan dalam bab 4, bab pembiakan. Okey. Pertama sekali, kita kenal dulu struktur bunga dan fungsinya. Kerana apa? Di dalam tumbuh-tumbuhan, kita lebih menjurus kepada pembiakan seks. Jadi pembiakan seks dalam tumbuh-tumbuhan melibatkan tumbuhan berbunga. Jadi fokus kita kepada bunga. Kenapa perlu fokus kepada bunga? Ini disebabkan organ pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan terdapat pada bunga. Yang pertama, organ pembiakan jantan bagi bunga dikenali sebagai stamen. Organ pembiakan bagi bunga, organ pembiakan betina bagi bunga pula dikenali sebagai pistil. Lihat betul-betul. Stamen, organ pembiakan jantan bagi bunga, terdiri daripada dua struktur, iaitu anther dan filamen. Bila sebut stamen, itu organ pembiakan jantan bagi bunga. Stamen ni pula terdiri daripada anther dan filamen. Anther yang bulat kat ujung, filamen ni dia macam dia punya tangkai. Pistil pula, bila dengar je pistil, baca je perkataan pistil, dah ingat dah, yang itu adalah organ pembiakan betina bagi bunga. Pistil pula terdiri daripada 4 struktur, iaitu stigma, stil dan juga stigma, stil, ovari dan ovul. Jelas. Ranggi. Pada bunga terdapat ranggi. Ranggi ni kelopak bunga. Biasanya ranggi ni dia berwarna-warni disebabkan untuk menarik perhatian serangga dan juga haiwan. Untuk tujuan apa? Nanti kita tengok. Sepal pula. Sepal ni seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Biasanya berwarna hijau dan ianya berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudup. Sepal melindungi bunga pada peringkat kudup, iaitu bunga belum kembang. Boleh kenal? Semua ni, gambar ni ada dalam buku teks. Jadi, seterusnya kita teruskan dengan proses pendebungaan. Proses pendebungaan. Terdapat 2 jenis bunga, iaitu bunga bisex dan bunga unisex. Kebanyakan bunga ialah bisex kerana bunga tersebut mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan, iaitu stamen, dan bahagian pembiakan betina, iaitu pistil, dalam bunga yang sama. Bunga bisex, dalam bunga itu terdapat 2 organ pembiakan, jantan dan juga betina. Ada 2 organ pembiakan dalam satu bunga, dikenali sebagai bunga bisex. Bunga unisex pula tidak lengkap. Kerana apa dia digelar sebagai tidak lengkap? Kerana bunga unisex hanya mengandungi sama ada bunga tu ada stamen sahaja ataupun bunga tu ada pistil saja. Bunga unisex ni dia ada satu saja organ pembiakan. Sama ada organ pembiakan jantan ataupun dia hanya ada organ pembiakan betina. Unisex. Contoh bunga unisex ialah bunga jagung dan bunga betik, iaitu hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Ini contoh gambaran bunga unisex dan juga bunga bisex.
Bunga unisex. Dalam satu bunga hanya ada satu sahaja organ pembiakan. Dalam bunga bisex pula, dalam satu bunga dia ada kedua-dua organ pembiakan. Cuba tengok bunga unisex. Kalau bunga jantan, dalam tu hanya ada stamen, iaitu terdiri daripada anther dan juga filamen. Pistil tak ada. Manakala bunga betina untuk unisex, dia tak ada stamen. Dia hanya ada pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul. Okey. Bunga bisex pula. Dalam satu bunga tu ada pistil dan ada stamen. Okey, ini contoh. Bunga betik, dia ada bunga jantan dan dia juga ada bunga betik yang betina. Begitu juga dengan pokok jagung. Okey. Pokok jagung pun dia ada bunga jantan. Bunga jantan ni selalunya dekat atas sekali. Dan bunga betina. Bunga betina ni selalunya dekat celah daun. Dan bunga betina lah dia akan jadi buah jagung. Okey. Proses pendebungaan. Okey. Apa maksud proses pendebungaan? Okey. Proses pendebungaan ni, kalau ditanya kepada kamu, disuruh kamu jawab. Okey, apa maksud proses pendebungaan? Proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Itu maksud proses pendebungaan. Proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Cikgu harap kamu boleh hafal ni dan faham, ingat. Okey, anther yang matang. Okey, ingat balik, dalam stamen dia ada apa? Filamen dan juga anther. Filamen tu macam tangkai saja. Anther tu, dalam anther tu ada butir debunga. Bagaimana butir debunga yang dekat dalam tu nak terbebas keluar? Dia akan terbebas keluar apabila anther tu dah matang. Bila anther tu dah matang, anther tu akan pecah. Bila pecah, keluarlah butir debunga yang ada dekat dalam dia. Okey. Sesetengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Inilah penyebaran butir debunga ni tak tentu. Ada yang bila anther tu pecah, dia dah jatuh ke dalam ke atas tanah. Ada juga butir debunga apabila anther tu pecah, okey, dia dibawa oleh ejen pendebungaan. Dan kalau nasib baik, sampailah ke stigma bunga yang sama, barulah boleh berlaku proses yang seterusnya. Kalau butir debunga tu okey, dibebaskan apabila anther yang matang tu dah pecah, jatuh atas simen. Tak ada apa-apalah. Okey. Berhenti setakat tu je lah proses dia. Pendebungaan terbahagi kepada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Okey, kita tengok kejap lagi. Okey, pendebungaan sendiri. Tengok gambar dalam buku teks pun ada. Okey, pendebungaan sendiri ni dia boleh, okey, dia perlu berlaku dalam pokok yang sama. Kena ingat. Pendebungaan sendiri berlaku dalam pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk berlaku di antara dua pokok yang berlainan, tapi syarat dia kena sama spesies. Contoh, kalau pokok tu pokok bunga raya, okey, proses pendebungaan tu berlaku di antara pokok bunga raya juga, spesies yang sama. Tak bolehlah berlaku proses pendebungaan di antara pokok bunga raya dengan pokok bunga kertas, lain spesies. Okey, kita tengok balik kepada pendebungaan sendiri. Pendebungaan sendiri ni berlaku dalam pokok yang sama. Okey, dia ada dua bentuk. Iaitu sama ada dia berlaku dalam bunga itu sendiri, bunga yang sama, ataupun berlaku di antara bunga dengan bunga yang lain. Tapi dua-dua bunga tu masih lagi dalam pokok yang sama. Ini selalunya bisex lah ni.
Okey, pendebungaan kacuk pula. Tu dia nampak. Daripada bunga kat pokok A pindah ke bunga kat pokok B. Ataupun daripada bunga pokok B pindah ke bunga pokok A. Tapi spesies mesti sama. Okey, pendebungaan sendiri. Ni yang cikgu terang tadi tu. Ni selalunya dia fokus kepada bunga bisect. Okey, sebab bunga bisect ni dia ada dua organ pembiakan dalam satu bunga. Okey, pendebungaan sendiri ni ada dua, A dengan B. Yang A tu, kamu tengok betul-betul. Butir debunga dipindahkan daripada stigma bunga lain, tapi pada pokok yang sama. Itu yang B. Okey, yang A pula, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Butir debunga ni asalnya daripada enter. Bila enter pecah, butir debunga keluar. Kalau yang A tu, enter tu dekat bunga tu juga, stigma pun dekat bunga tu juga. Bila enter bunga A pecah, butir debunga keluar, dia tak pergi ke tempat lain. Dia jatuh terus di atas stigma bunga A juga. Tapi untuk yang jenis B, dia daripada bunga yang sebelah kiri, enter bunga yang sebelah kiri tu pecah, butir debunga keluar, dibawa angin ke, dibawa oleh tebuan ke, lebah ke, jatuh di atas stigma bunga yang sebelah kanan. Itu dia. Itu pendebungaan sendiri. Sama ada dalam bunga yang sama ataupun di antara bunga dengan bunga tapi dalam pokok yang sama. Okey. Pendebungaan kacuk pula. Butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain. Bunga lain, pokok lain. Tapi daripada spesies pokok yang sama. Macam cikgu terang tadilah. Kalau butir debunga pokok durian jatuh atas stigma pokok rambutan, tak berlaku proses pendebungaan ni. Dia kena butir debunga pokok durian A dibawa oleh serangga ke, jatuh atas stigma pokok durian B. Berlakulah pendebungaan kacuk. Spesies sama. Okey, ejen pendebungaan. Ni rasa sekolah rendah dah belajar. Okey. Ejen pendebungaan seperti angin, haiwan dan serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga. Butir debunga ni tak ada sayap, tak boleh terbang sendiri, dia tak ada kaki nak bergerak sendiri, dia tak ada ekor nak berenang. Jadi dia dibawa sama ada dia dibawa oleh angin, dibawa oleh haiwan, dan dibawa oleh serangga ataupun dibawa oleh manusia. Okey ya. Okey, seperti rama-rama. Okey. Okey, ni dah contoh proses pemindahan butir debunga oleh ejen pendebungaan. Ni contoh rama-rama. Rama-rama ni dia pergi kepada bunga, bukan dia, okey, aku nak tolong bunga ni memindahkan butir debunga dia daripada bunga A ke bunga B. Bukan. Rama-rama ni dia pergi ke bunga, tak ada tak lain, tak bukan, dia nak menghisap madu, dia nak menghisap nektar yang ada dalam bunga tu. Tapi secara tak sengaja, enter tu pun matang, pecah, butir debunga ni kecil. Dia melekat kat kaki rama-rama tu. Lepas tu rama-rama tu sambil hisap madu, butir debunga melekat kat kaki dia, butir debunga bunga A. Lepas tu dia pun terbang pergi bunga B pula. Dah habis dah madu dekat bunga A, nektar dekat bunga A, dia pergi terbang cari lagi madu ke nektar dekat bunga B. Sampai dekat bunga B, dia mencari-cari nak isap madu tu. Kaki dia tadi tu melekat apa? Melekat butir debunga buka bunga A tu. Asal berbunga A. Jatuh butir debunga tu di atas stigma bunga B. Jadilah pemindahan butir debunga. Jadilah proses pendebungaan tu, iaitu pemindahan butir debunga daripada enter ke stigma. Macam ni. Okey, ni lebih kepada sama ada pendebungaan sendiri pun boleh. Bunga yang sama dalam pokok yang sama.
Bunga A dengan bunga B ni dalam pokok yang sama. Ataupun pendemungaan kacuk. Iaitu bunga A dekat pokok A, bunga B dekat pokok B. Faham Okey, haiwan dan serangga. Butir debunga biasanya melekat pada paruh dan ataupun pada badan haiwan. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar. Nektar ni madu lah. Okey, cecair yang ada dekat dalam bunga tu. Butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey. Haiwan dan serangga. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga. Selalunya bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ni dia mempunyai ranggi yang besar dan berwarna-warni. Dia kena ada color. Ranggi kelopak bunga tu dia besar, supaya serangga daripada jauh nampak, ada bunga kat sana, dia pergi terbang. Okey. Dan bunga tu dia mempunyai nektar. Dia adalah apa benda yang kalau warna-warni je tapi tak ada madu, tak ada nektar, serangga tak nak pergi. Dan dia juga berbau harum, menarik perhatian Okey, yang ketiga, bunga tu menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Kalau kecil, tak melekit, kena pada kaki tapi tak sangkut dekat kaki. Kena pada bulu, tak sangkut pada bulu. Kena pada badan tapi tak sangkut kat badan. Terbang, jatuh bawah. Tak berlakulah pemindahan. Contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah bunga daripada pokok durian, pokok rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Itu contoh. Okey. Manakala butir debunga yang lupa. Yang dipindahkan oleh angin. Butir debunga yang ciri-ciri dia, butir debunga tu ringan. Sebab senang kalau berat tak boleh pula dipindahkan oleh angin. Jadi butir debunga yang ringan, ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Ciri-ciri butir debunga tu. Ciri bunga yang didebungakan oleh angin. Selalunya bunga tu warna putih ataupun pudar. Okey, sebab dia tak perlu nak menarik perhatian orang. Angin tak ada, angin lalu je. Dua kali point tu. Okey, yang ketiga. Butir debunga yang banyak. Selalunya butir debunga yang dihasilkan oleh bunga tersebut, kuantiti dia banyak, kecil, licin dan ringan. Boleh diterbangkan oleh angin. Dan filamen dan stil dia panjang. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah pokok jagung, rumput dan juga padi. Okey, kelebihan pendebungaan kacuk. Ingat balik pendebungaan kacuk tu apa? Antara pokok dengan pokok yang lain tapi spesies sama. Okey. Kelebihan dia, pendebungaan kacuk menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Pendebungaan kacuk mempunyai banyak kelebihan. Okey. Ini kelebihan pendebungaan kacuk. Yang pertama, pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Sebab dia ada gabungan genetik. Yang kedua, tanaman mempunyai varieti baru. Contoh, pokok bunga raya warna merah kacuk dengan pokok bunga raya warna putih. Hasil pokok yang baru tu, hasil kacukan tu mungkin jadi warna pink ke, warna ada campur merah putih ke kat bunga dia tu. Dia varieti barulah. Yang ketiga, biji benih lebih berkualiti. Yang keempat, pokok baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Itu 4 kelebihan pendebungaan kacuk. Okey. Aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Okey. Sebab tu cikgu ajar awal-awal. Okey, ilmu sains ni, setiap ilmu tu dikatakan berguna apabila kita guna ilmu tersebut. Jadi ilmu kacukan untuk dalam bidang pendebungaan ni kita guna dalam untuk kehidupan kita. Okey, iaitu dalam bidang pertanian contohnya.
Di Malaysia, penembungaan kacuk dalam industri pertanian bukanlah sesuatu yang asing. Teknik ini digunakan dengan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti. Okey, lihat balik kelebihan penembungaan kacuk tu. Hasil yang baik, hasil yang berkualiti. Orang kata apa? Biji benih tahan penyakit. Pokok baru tahan penyakit. Pokok baru tahan cuaca. Itulah. Sebab itulah penembungaan kacuk ni dilakukan dalam bidang pertanian. Okey. Ni contoh-contoh inovasi dalam bidang pertanian. Cikgu bagi satu contoh je, yang lain tu kamu boleh tengok. Contohnya cikgu nak ambil cikgu suka ambil jagung. Jagung. Jagung ni yang ketiga tu, pokok induk. Ada 2 pokok induk. Satu jagung manis yang mai daripada Taiwan. Satu lagi jagung yang diambil daripada Mexico. Okey. Pokok kacukan dia, nama hasil daripada kacukan jagung daripada Taiwan dengan jagung daripada Mexico. Okey, penyelidik Malaysia bagi nama Mas Madu. Mas Madu ni dia mempunyai kelebihan, iaitu hasil buah dia lebih manis, besar, dan daya tahan terhadap penyakit dan kemarau adalah tinggi. Okey, misalan. Jagung manis daripada Taiwan ni, okey, pokok dia, buahnya manis, buah dia besar. Tapi sesuai ditanam dekat cuaca Taiwan. Bawa mai tanam terus biji benih jagung Taiwan dekat Malaysia. Cuaca Malaysia ni, iklim kita khatulistiwa. Cuaca panas, tanam-tanam mati, tak jadi. Sebab apa? Tak tahan panas. Jadi, ambil jagung Mexico pula. Okey, jagung Mexico pula, dia ni dia iklim lebih kurang macam iklim Malaysia ni, khatulistiwa. Mexico, okey. Pokok jagung tu dia tahan panas. Tapi mungkin buah dia tak manis, buah dia tak besar. Jadi, kita nak ambil ciri buah manis, buah besar daripada jagung Taiwan. Dan kita nak ambil ciri tahan penyakit dengan tahan kemarau ni daripada jagung Mexico. Kita gabungkan buah manis, buah besar daripada Taiwan, gabung dengan tahan penyakit, tahan kemarau daripada jagung Mexico. Gabungkan dapat Mas Madu. Mas Madu, dia buah dia manis, buah dia besar, dia tahan penyakit, dia tahan kemarau. Maksudnya hasil kacukan ni dia lebih baik daripada induk dia. Okey, yang lain tu kamu baca. Okey, ni contohnya. Hasil kacukan pokok jagung, pokok padi. Contoh kacuk padi jadi rendah, padi tahan angin, buah padi lebat. Jagung betik pula, buah lebat, buah besar, buah manis. Kelapa sawit pula, isi tebal, buah besar, tahan penyakit. Itulah kelebihan kacukan ni. Kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berkualiti. Okey, tu habis dah proses penembungaan. Proses penembungaan ni pemindahan butir dia bunga daripada enter ke stigma saja. Bila butir dia bunga dah jatuh atas stigma, apa pula terjadi? Dia nak menuju kepada langkah yang seterusnya, iaitu proses persenyawaan. Selepas penembungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku, iaitu gamet jantan yang dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Okey, maksud kata butir debunga dalam dia tu ada gamet jantan. Manakala gamet betina tak berpindah. Gamet betina ada dalam ovul. Okey. Ini dia contoh. Yang pertama, butir dia bunga jatuh ke atas stigma. Macam mana dia jatuh? Ejen-ejen penembungaan tadilah kita dah bincang. Okey.
Bila dia jatuh ke atas stigma, tengok gambar nombor 1 tu kan. Okey. Jatuh saja, tu contoh ada 2 butir dia bunga. Okey, yang kedua, tiup dia bunga tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan. Butir dia bunga tu ibarat macam bulat kecil, bola kecil. Apabila dia jatuh di atas stigma, bola kecil tu akan mengeluarkan satu tiup, diberi nama tiup dia bunga. Tiup dia bunga tu menggerudi dah, masuk buat lorong menuju ke arah, tengok gambar, menuju ke arah mana tu? Ovari. Lepas tu dia cari ovul. Tengok, bila dah ada terowong, butir tiup dia bunga ni ibarat terowong lah. Dia tiup dia bunga ni gali lubang, sampai dekat ovari, sampai dekat ovul. Bila dah ada terowong, gamet jantan yang ada dekat dalam butir dia bunga tu pun boleh bergerak, ikut terowong sampailah kepada ovul. Bila dah sampai dekat ovul, dalam ovul ada gamet betina. Bila dah ada gamet betina, berlakulah persenyawaan. Okey. Struktur biji benih dan fungsinya. Selepas persenyawaan berlaku, ovul dalam ovari akan berkembang menjadi biji benih. Ovul dalam ovari akan berkembang menjadi biji benih. Tu poin penting. Biji benih terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. Okey. Sekejap lagi kita tengok apa itu kulit biji, apa itu testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain seperti apa tu? Ranggi, enter, filamen, apa tu semua tu dia akan gugur dan layu. Yang tinggal hanyalah ovari dan ovul saja. Biji benih pula terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama monocotyledon, yang kedua dicotyledon. Okey. Ni dia. Biji benih dicotyledon dengan biji benih monocotyledon. Tadi tengok kulit luar tu. Kulit luar tu, kalau dalam contoh ni dicotyledon ni kacang hijau. Kulit luar yang warna hijau tu keras ke lembut? Keras kan? Yang kalau keras aja kulit luar namanya testa. Ni contoh monocotyledon. Okey. Dia kulit yang paling luar tu keras ke lembut? Lembut juga kan? Itu namanya kulit biji. Jadi tengok dalam buku teks apa fungsi testa, apa fungsi kulit biji. Sama je, dia melindungi embrio yang dekat dalam. Okey. Kalau struktur biji benih untuk kacang hijau ni, dicotyledon ni, dekat luar tu dia ada dua benda. Mikropil, lubang kecil, hilum. Okey. Mikropil ni lubang tempat untuk masuk air dan juga udara. Hilum pula dia tempat nak melekat. Dia sangkut dengan biji tu. Dengan buah tu. Okey, dalam dia. Dia ada 2 struktur. 3. Plumule, radikal dan cotyledon. Plumule ni nanti akan berkembang menjadi pucuk. Radikal akan berkembang menjadi akar. Cotyledon ni adalah orang kata apa? Dia punya ya Allah. Cotyledon ni dia punya bekalan glukosa untuk biji benih tu menjalankan respirasi. Sama jugalah dengan struktur biji benih jagung ni, monocotyledon ni. Dalam dia ada endosperma, cotyledon, plumule dan juga radikal. Plumule berkembang menjadi pucuk, radikal berkembang menjadi akar. Okey. Ni dicontoh dalam buku teks ada. Cikgu dah terang tadi kan. Okey, testa dengan kulit biji tadi kan. Melindungi biji benih. Hilum, tempat biji benih melekat pada buah. Mikropil, liang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Plumule,
bahagian yang akan berkembang menjadi pucuk radikal. Bahagian embrio yang akan berkembang menjadi akar, kotilidon ataupun endosperma. Berfungsi untuk menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Lebih spesifik dia, kotilidon dan endosperma ni adalah glukosa. Kanji lah. Yang mana glukosa ni diperlukan oleh biji benih tu. Dia tak ada daun lagi, kecil-kecil. Nak buat apa? Nak buat fotosintesis tak boleh. Tapi dia perlu buat respirasi. Jadi induk dia dah bagi dah simpanan bekalan makanan untuk dia buat respirasi. Assalamualaikum. Okey, bagaimana pula percambahan biji benih? Semasa percambahan, testa pecah. Okey, testa pecah dan radikal. Akar dulu akan muncul. Okey, akar muncul dan tumbuh ke bawah membentuk akar. Radikal muncul dulu, keluar dulu jadi akar. Sebab kalau pucuk dulu tumbuh, okey, pucuk tak pegang apa-apa. Akar ni bila dia tumbuh, dia akan mencengkam tanah. Jadi kedudukan dia tetap di situ. Bayangkan kalau pucuk dulu tumbuh, akar tak tumbuh lagi. Tumbuh pucuk menyulang ke atas, tiba-tiba air ke angin ke tolak, terbalik, pucuk muda patah. Boleh tak bercambah lagi? Jadi akar kena tumbuh dulu. Akar tumbuh, dia cengkam. Kedudukan dia dah tetap dekat situ. Dia pun dapat menyerap keperluan untuk buat percambahan. Okey, plumul pula akan tumbuh ke atas menjadi pucuk. Setengah kotilidon tumbuh keluar daripada tanah dan disebut sebagai percambahan epigel. Tumbuh keluar. Terdapat juga kotilidon yang tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Yang mana tetap dalam tanah ni, kotilidon tu tak keluar, hypogel. Dinamakan percambahan hypogel. Percambahan epigel, kotilidon keluar ke atas. Percambahan hypogel, kotilidon tetap berada dalam tanah. Ni contoh. Yang epigel ni contoh. Kamu ingat balik pokok apa yang tumbuh keluar macam ni? Macam pokok rambutan kan. Kotilidon tu dia terjemur keluar. Pokok durian, kalau kita tanam mula-mula dekat dalam tanah. Tanam, tengok-tengok dia timbul. Keluar daripada tanah kotilidon tadi. Jangan takut. Jangan tambun tanah balik. Memang itu style dia. Nama dia percambahan epigel. Ini percambahan hypogel. Percambahan hypogel ni, okey? Kita tanam biji benih tu dalam tanah. Okey? Kita tanam dalam tanah, tapi dia tak keluar-keluar. Dia duduk je kat dalam. Okey, syarat-syarat percambahan biji benih. Dia kena ada tiga syarat. Yang pertama, mesti ada air. Yang kedua, kena ada udara. Yang ketiga, kena ada suhu yang sesuai. Dah, tamat. Okey? Itu saja untuk subtopik yang ketujuh. Sekian, terima kasih.